Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di tadabbur harian kita pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita, insya-Allah memudahkan pengajian kita pada pagi ini, tadabbur kita pada pagi ini. Insya-Allah kita bersama-sama pada pagi ini di muka surat 159. Insya-Allah muka surat 159. Ataupun kita akan bersama-sama di surah Al-A'raf ayat 68 sehingga ayat 73 insya-Allah. Jadi kepada semua sahabat-sahabat tadabbur semua pada pagi ini ataupun dalam sesi ini, kalau boleh insya-Allah membuka mushaf ataupun melihat mushaf bersama-sama insya-Allah. Walaupun insya-Allah saya akan buka mushaf di skrin saya insya-Allah, dan kalau tak ada mushaf kita boleh tengok sama-sama insya-Allah mushaf di skrin saya. Insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ilmu kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin wa zidna ilma. Hari ini insya-Allah kita akan melihat dalam muka surat ini ada dua kisah besar yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertamanya ialah kisah Nabi Hud alaihi salam dan yang keduanya ialah kisah Nabi Saleh dan juga kaum masing-masing lah. Jadi kita sebutkan, kita ingatkan balik kenapa Allah Subhanahu Taala menyebutkan kisah nabi-nabi terdahulu ni ialah untuk sebagai satunya tasliyah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai hiburan kepada nabi kita, sebagai nak menceritakan, nak mengaitkan, nak menghubungkan bahawa kamu wahai Muhammad adalah merupakan sebahagian daripada rasul-rasul. Kamu adalah salah seorang daripada rentetan panjang, gerombolan yang panjang, seolah-olahnya satu kafilah yang berjalan di padang pasir, seolah-olahnya kan, iaitu salah satu daripada konvoi lah kita kata pada hari ini. Konvoi iaitu mereka yang bersama-sama di dalam gerombolan ini, dan kamu adalah orang yang terakhir sekarang ni. Yang sebelum daripada ini dah ramai dah. Jadi apa yang telah berlaku kepada rasul-rasul ini, yang rasul-rasul terdahulu ini, maka itu juga sebenarnya yang akan berlaku kepada kamu wahai Muhammad. Jadi itulah sebenarnya di antaralah. Dan kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawa apa yang berlaku kepada mereka ni dan bagaimana sikap mereka ni dalam dakwah merekanya, dalam kesabaran merekanya, dalam kesungguhan merekanya, sepatutnya menjadi ikutan kepada kamu wahai Muhammad dan juga kepada kita semua orang Islam, orang-orang yang hidup sehinggalah pada masa ni dan juga sampai ke akhir zaman insya-Allah. Dan kerja mereka of course lah, iaitu sama sebagaimana kerja rasul-rasul itu, iaitu menyampaikan agama kepada semua manusia. Dalam itulah dalam muka surat ni kita akan tengok iaitu dua, iaitu kisah Nabi Hud dan juga kisah Nabi Saleh. Sebelum Nabi kita teruskan, insya-Allah diminta diharapkan kepada sesiapa yang bersama dengan kita pada pagi ini dapat memberi feedback tentang suara dan juga video insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Sadaqallahul azim. Ayat 68 saya baca tadi. Jadi sekarang kita sedang membaca iaitu kisah Nabi Hud alaihissalam yang berdepan dengan kaum Ad. Jadi kaum Ad ni secara ringkasnya kita ceritakan bahawa kaum Ad ni adalah satu kaum yang mana mereka ni menduduki satu kawasan yang dipanggil sebagai Ahqaf. Jadi Ahqaf ni ada satu surah Ahqaf. Jadi Ahqaf tu maksudnya ialah padang pasir yang ada pasir, dan pasir itu Ahqaf juga bermakna sengit gitu kan, maknanya begitu kan. Itu maksud Ahqaf dan Ahqaf juga maknanya berubah-ubah. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menamakan Ahqaf ni kepada umat ini, iaitu kaum Ad ni yang berada di di satu kawasan di tanah Arab, iaitu di semenanjung tanah Arab, iaitu kalau kita sekarang dikatakan setengah ulama mengatakan kawasan ini ialah terletak di antara kawasan negeri Oman dan juga Hadramaut dan juga Arab Saudi. So kawasan tu, tapi sampai sekarang mereka masih belum jumpa lagi. Adalah orang mendakwa kata ini dah jumpa dan sebagainya, tapi secaranya lah orang tak jumpa lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini iaitu kan cerita tentang kaum Ad, dan juga Allah Taala telah utuskan mereka kepada mereka ni iaitu Nabi Hud alaihissalam, dan dikatakan dari segi susunannya
Dari segi ini ialah Nabi Adam AS dan kemudian Nabi Idris AS dan kemudian sampailah kepada Nabi Hud AS. Minta maaf, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud AS. Jadi mereka ni iaitu kaum Ad ni adalah sebahagian daripada umat yang telah selamat, kalau ikutnya kan, iaitu zuriat daripada yang selamat yang berada di dalam kapal Nabi Nuh. Kalau ikutnya maknanya mereka ni orang yang selamat, maknanya orang ni beriman, mereka ni beriman. Betul, mereka ni beriman. Tapi selepas daripada tu, selepas daripada dikatakan kapal Nabi Nuh ni mendarat dikatakan yang di atas di Turki, dikatakan wallahu a'lam bissawab. Lalu selepas daripada tu, anak-anak Nabi Nuh ni maka berselerak lah kan di atas muka bumi ni. Ada yang pergi ke selatan, ada yang pergi ke utara, ada yang pergi ke timur, barat dan sebagainya lah, gitu kan. Jadi satu kelompok daripada mereka ni, iaitu kaum Ad ini, sampai ke satu kawasan tanah Arab ini, iaitu yang berada di antara yang saya sebutkan tadi, iaitu Hadramaut, Oman dan juga Arab Saudi, di kawasan tersebut. Dan mereka ini adalah kaum Arab. Mereka ni orang yang pertama-tama bercakap dalam bahasa Arab. Dikatakan gitu kan. Jadi kaum inilah kaum Arab. Jadi oleh kerana itulah maka orang-orang Arab ni, orang Arab Mekah ni tahu tentang mereka ni kan, kaum Ad ni kan. Sebab mereka ni bercakap dalam bahasa Arab dan mereka ni orang Arab. Jadi oleh itu perkataan-perkataan yang ada daripada sini kan dan sebagainya itu adalah merupakan dikatakan adalah daripada bahasa Arab. Tak apa, kita itu bukan perbincangan kita kan, tapi nak ceritanya ialah kaum Ad ini adalah sesat selepas daripada itu kan. Maknanya mereka ni walaupun okey pada mula-mula kan, tapi lepas tu menjadi sesat. Menyembah berhala dan sebagainya lah. Dan kemudian ada satu penyakit yang ada pada mereka ni yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran ni. Iaitu kaum Ad ini, mereka ni ialah Allah SWT sebutkan, iaitu mereka ni membina di atas tempat-tempat yang tinggi tu, mereka membina amud, dia kata. Amud ni maknanya ialah tiang-tiang yang tinggi ataupun rumah-rumah yang hebat. Kemudian mereka ni mempunyai kekayaannya dan mereka mempunyai dan macam-macam sekali kan. Mereka mempunyai masonet, dia katakan. Masonet bukan kilang tapi maknanya masonet itu tempat-tempat takungan air yang hebat lah kan. Kemudian mereka ni iza batastum jabbarin, Allah Ta'ala kata, bila mereka ni kan buat apa-apa, pergi buat apa, menganiaya orang lain. Jadi itulah keadaan mereka. Allah Ta'ala mengatakan di antara sifat mereka ialah farihin, iaitu mereka ni sombong. Sombong bila buat bangunan tu nak menyombong-nyombong. Tujuan bukan kerana Allah, lalu sembah berhala dan sebagainya. Jadi akhirnya Allah Ta'ala pun utuskanlah Nabi Hud untuk membaiki mereka. Tapi apa yang terjadi? Jadi sekarang kita dengarlah insya-Allah kan, dalam muka surat ni kita akan tengok perbincangan yang berlaku, dialog yang berlaku di antara Nabi Hud AS dengan kaum dia ni. Apa kata dia? Uballiukum risalati rabbi. Kan kita tengok sini kan. Dia kata, aku menyampaikan kepada kamu risalati rabbi, utusan daripada Tuhanku, risalah daripada Tuhanku, mesej daripada Tuhanku. Bukannya mesej yang aku buat sendiri. Kemudian wa ana lakum nasihun amin, dan aku ni adalah merupakan nasih. Nasih ni maknanya orang yang memberi nasihat. Aku nak beritahu je kepada kamu, kamu nak dengar tak nak dengar, gitu kan. Kemudian amin. Amin tu maknanya amanah. Amanah artinya Nabi Hud ni alaihissalam ni, dan juga begitulah semua nabi-nabi, iaitu mereka ni adalah nasihun amin. Amin artinya amanah, iaitu mereka ni tak akan sampaikan satu perkara yang Allah Ta'ala tak menyuruh mereka untuk beritahu. Maknanya kalau perkara tu bukan daripada Allah, mereka amanah. Dan juga begitunya sebaliknya, iaitu mereka tak akan sembunyikan apa-apa kalau perkara itu telah disampaikan oleh Allah SWT kepada mereka. Jadi mereka tak sembunyikan dan mereka tak beritahu lebih. Maknanya tak ada lebih, tak ada kurang. Maknanya cukup-cukup apa yang Allah Ta'ala menyuruh mereka beritahu, mereka akan beritahu. Itu nasihun amin. Itu perkara pertama. Kemudian Allah Ta'ala kata, dia berkatakan, awa ajibtum, kata Nabi Hud alaihissalam, dia kata, awa ajibtum anja'akum zikrum mir rabbikum. Kita tengok perkataan ni kan, sama saja kan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi yang lain. Jadi hampir sama kan kita tengok kan, iaitu awa ajibtum, kamu pelik kah? Anja'akum zikrum mir rabbikum, datangnya peringatan daripada Tuhan kamu, ala rajulin minkum, di atas lidah, maknanya melalui perantaraan seorang lelaki daripada kamu. Maknanya seorang lelaki datang beritahu kepada kamu. Pelik kah? Mereka nak macam-macam, sama kan, sebagaimana kita cerita sebelum daripada ni, iaitu mereka nak ni datang malaikat lah, mereka nak macam-macam lah. Jadi nabi-nabi ni akan bertanya, pelik ke seorang lelaki datang beritahu kepada ni? Siapa? Apa-apa pun kan. Kalau masalah bisnes, masalah apa pun, bukan seorang lelaki yang beritahu. Kalau kita katakan dalam dunia moden kan, dalam sistem penyiarannya, broadcastingnya, dalam media sosialnya, kadang-kadang orang beritahu, kita percaya kadang-kadang tu kan, percaya seorang yang beritahu kepada kita. Manusia juga dia.
Adakah mereka ni jin ataupun sebagainya? Tak, bukan jin, bukan malaikat, bukan apa, manusia je. Tak kira lah kan, mungkin dia dapat PhD, dia buat ni, dia buat satu research, dia buat ni, kita percaya pada dia. Tapi kenapa bila datang seorang lelaki juga yang datang memberitahu peringatan daripada Allah, zikrum min rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kamu, tiba-tiba kamu tak percaya, awak aji betul, kamu rasa pelik. Jadi Allah Taala kata, wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumin Nuh. Ingatlah, ingatlah kata Allah Taala kata kan, beritahu bahawa Nabi Hud ni berkata kepada mereka, wazkuru, ingat iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumin Nuh. Ingat Allah Ta'ala telah menjadikan kamu ini, iz ja'alakum, Tuhan kamu menjadikan kamu ini sebagai khulafa. Sini khulafa, khulafa ni maknanya daripada perkataan khalifah lah, iaitu plural. Plural kepada khalifah ialah khulafa. Maknanya kamu ni adalah menjadi khulafa. Kita sebut selalu kan bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ni kita dah sebut ada dua kan, disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama untuk al-ibadah. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yang kedua ialah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ni. Jadi apa kerja ibadah ni? Ibadah ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi hamba yang lain. Jangan jadi hamba syaitan, jangan jadi hamba berhala, jangan jadi hamba manusia, jangan jadi hamba nafsu dan sebagainya. Perkara pertama. Perkara yang kedua, hendaklah kamu jadi khalifah. Khalifah ni maknanya ialah kamu hendaklah take care kepada apa yang berlaku kepada manusia lain. Jangan maknanya kamu nak biarkan. Kalau mereka ni sesat, kena sampaikan. Kalau mereka ni jauh daripada agama, kena tarik balik. Itu maknanya kan. Tak cukup kalau kita ni hanya menjadi seorang yang ahli abid saja. Abid ni maknanya orang yang mengabdikan diri kepada Allah tetapi tak hirau orang lain. Apa nak jadi ke, orang lain nak kufur ke, orang lain nak maksiat ke, orang lain nak apa ke, terpulanglah kepada mereka. Itu sebenarnya bukan tak melaksanakan tugas yang kita kata sebagai tugas khulafa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini kan bahawa Nabi Hud ni memesan, memberi pesanan kepada kaum Ad ni kan, kamu ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai khulafa. Khulafa maknanya untuk jaga manusia lain. Kalau mereka ni lari daripada agama, hendaklah kamu tarik balik kepada agama. Tapi sekarang ni apa yang berlaku pelik kan, bukannya kamu nak jadi khulafa, tapi kamu pula yang menjadi lari daripada agama. Jadi Allah SWT kata, iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuh. Selepas daripada Nuh, kamulah sepatutnya yang menjadi khulafa. Wa zadakum fil khalqi bastah. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berikan kepada kaum Ad ni satu benda, iaitu bastah. Bastah ni maknanya al-quwwah wa-tul, kata tafsir. Tafsir kata al-quwwah maknanya kekuatan dia ni hebat sehingga dikatakan bahawa kaum Ad ni dia boleh cabut pokok kurma tu, boleh tarik macam tu saja. Kita boleh tarik, tak mampu kita kan. Kita nak angkat kereta boleh? Tak boleh kan. Ini pokok kurma tu. Kalau kita tengok pokok kurma kalau saiz pokok kurma lah, maknanya dia boleh cabut je. Dan kemudian tu dikatakan tul ni makna tinggi. Ini dalam tafsir jalan lain dia kata ialah bahawa kaum Ad ni tinggi dia ialah di antara 60 hingga 100 hasta. Mana hasta ni? Hasta maknanya di antara lengan ni sampai ke hujung ni hasta. Jadi kalau kita kira lah maknanya antara 60 hingga 100, makna berapa? Kalau ni sekaki setengah, satu kaki setengah, bermakna tinggi dia berapa kaki? Makna tinggi dalam 150 kaki kan, ataupun tinggi dia ialah dalam 100 kaki. 100 kaki, bayangkan kan betapa tinggi. Kita ni ada 4-5 kaki saja kan, kita ni tinggi kita. Jadi maknanya itu kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Jadi tak pelik pada masa tu kan, maknanya kan. Tapi kekuatan manusia pada situ memanglah tinggi dan juga panjang umur dan sebagainya kan. Nabi Nuh pun lebih daripada 1000 tahun kalau kita tengok. Jadi Allah SWT sini katakan, tengok kan, tapi kaum Ad ni kelebihan dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka ni fil bastah. Dia boleh dua bacaan situ, sama ada bastah dengan sad ataupun dengan sin, bastah gitu, bastah ataupun bastah. Kemudian fazkuru ala Allah. Kemudian Nabi Hud berkata lagi kepada mereka, ingat sikit ala ni maknanya nikmat maknanya. Kita baca dalam surah Ar-Rahman tu kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya ala tu maknanya adalah ni apa ni? Ala tu maknanya ialah ni yang merah ni kan. Wazkuru maknanya nikmat, bukan satu nikmat. Jadi ingatlah dia kata. Nabi Hud kata kepada mereka, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Moga-moga kamu ni berjaya. Artinya kalau kita ni tak melakukan perkara-perkara ni yang semua yang disebutkan ni, maka kita tak berjaya. Kita jadi khalifah di atas muka bumi, so laksanakan tugas khalifah. Kita diberi amaran oleh rasul-rasul, maka kita percaya dan beriman. Kemudian ni Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, hendaklah kita bersyukur.
Bersyukur iaitu dengan menggunakan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu untuk dijadikan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk berkhidmat kepada agama, bukannya untuk berkhidmat kepada diri kita sendiri kan, untuk kesenangan kita sendiri dan sebagainya. Seterusnya kita tengokkan ayat seterusnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut iaitu ayat insya-Allah kita baca sekarang ayat 70 insya-Allah. Qalu ajitana, ni jawapan di sekarang ni. Sekarang ni kita sampai kepada apa yang dibalaslah oleh kaum, iaitu kaum Nabi Hud ni, kaum Ad kaum Ad ni berkata, qalu, mereka berkata, ajitana lina'budallaha wahdah. Tengok jawapan dia kan. Dia kata apa? Kamu ni Hud, dia kata, kamu ni Hud, kamu ni nak datang kepada kami ni, nak datang kepada kami, dia kata nak mengajak Allah, qalu ajitana lina'budallah, kamu ni nak ajak kami supaya kami ni mengabdikan diri pada Allah wahdah sahaja. Memanglah sepatutnya beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Jadi menunjukkan secara tidak langsung sini kita boleh faham apa iaitu mereka pada masa itu bukan hanya menyembah Allah Ta'ala saja, tapi menyembah bermacam-macam benda. Sebab tu mereka kata bila Nabi Hud datang ni, tak boleh sembah-sembah yang lain, tak boleh, sembah Allah Ta'ala sahaja, ikut Allah Ta'ala saja. Jadi dia pelik pula. Kena ikut Allah Ta'ala saja, kena sembah Allah Ta'ala saja, tak boleh sembah banyak-banyak benda. Ni dia. Sedangkan dia kata situ kan, wa nazara ma kana ya'budu aba'una, kemudian kamu nak minta kami ni, mereka berkata kepada Nabi Hud, kamu nak minta kami ni tinggalkan semua apa yang dibuat oleh datuk nenek kami ni, aba'una, ya'budu aba'una, yang disembah oleh datuk, maknanya datuk nenek kami ni sembah ni, buat patung. Tiba-tiba kamu ajak kami ni supaya sembah Allah Ta'ala saja, tinggalkan benda-benda ni. Kamu ni pelik lah Hud. Tengokkan dia kan, padahal mereka tu yang pelik, mereka kata Hud yang pelik pula. Jadi fa'tina bima ta'iduna, tengok dia pun mencabar kepada Nabi Hud alaihissalam. Dia kata fa'tina bima ta'iduna, mana yang kamu janjikan tu, bawa. Apa yang janji? Iaitu janji kalau kamu ni tak ikut Allah, kamu akan kena azab. Kalau kamu tak ikut Allah, kamu akan kena macam ni dan sebagainya kan. Jadi mereka pun bila dah Nabi Hud ni kan bercakap banyak-banyak ni, mereka pun apa lagi? Mereka pun minta lah, fa'tina bima ta'iduna, mana yang kamu janji tu, iaitu azab yang kamu kata tu, mana? Tak ada pun. Itulah maksud dia kan. Dia kata in kunta minas sadiqin, kalau kamu ni benar sangat, kalau kamu ni betul sangat, bawa sini. Qala, berkatalah Nabi Hud alaihissalam, qad waqa'a alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Kalau kamu ni buat macam ni, qad waqa'a, maka sekarang sesungguhnya berlakulah, alaikum, makna waqa'a tu makna wajabal wuku' alaikum. Macam ni, kalau kamu cakap macam ni, ini akan berlakulah. Mir rabbikum, apa dia akan berlaku tu, iaitu rijsun tu maksudnya, ini rijsun ni maknanya ialah al-azab. Maknanya rijsun ni makna al-azab, makna akan berlakulah azab kepada kamu, kemudian wa ghadab, dan kemurkaan. Kalau macam ni Allah Ta'ala marah pada kamu, kalau macam ni Allah Ta'ala akan kenakan azab lah pada kamu. Tapi tak berlakulah apa yang mereka minta pada masa tu lagi kan, setengah berdialog ni, bercerita lagi kan tak jadi lepas tu dia kata atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum, kamu nak berdebat dengan aku. Atujadilunani maknanya kamu ni nak bermujadalah dengan aku, nak berdebat dengan aku ni pada perkara-perkara nama-nama yang mana nama ni tak ada pun, tapi kamu yang mengada-ngadakan nama ni, iaitu nama berhala. Sebagai contoh kan, zaman Mekah dulu kan, ada apa berhala dia? Ada berhala Lata ni daripada mana? Kamu yang mereka, orang Arab situ mereka kan. Tiba-tiba nak beritahu kita ni kita kena sembah semua. Jadi nenek cucu-cucu mereka pun semua sampailah kepada keturunan kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama tu daripada mana? Nama daripada Allah ke? Lata, Uzza ke, Manat ke, ataupun Suwak ke, itu berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh sebelum daripada tu kan. Semua tu adalah nama dia asma sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kita tengok sekarang pun macam tu kan, ada berhala-berhala kan. Berhala-berhala ni kadang-kadang letak nama kan, nama ni tak tahulah macam-macam nama kan. Dalam ajaran ni adalah ajaran sesat yang sama-sama berhala, mereka letakkan nama-nama tu kan. Nama-nama tu mereka ambil daripada mana? Mereka ciptakan oleh tok nenek mereka dulu, jadi mereka pun ikut. Itu nama Allah Ta'ala kata asma sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kamu yang namakan dia, dan juga tok nenek kamu yang menamakan dia. Ma nazzalallahu biha min sultan, tak ada pun
Allah Ta'ala tak suruh pun kan. Min sultan maknanya sultan itu bukan makna sultan. Sultan bukan. Sultan itu maksudnya ialah hujah maknanya. Burhan makna sini. Ni maknanya burhan sini. Maknanya ialah ada hujah ke, ada proof ke, ada bukti ke yang kamu kata ni adalah Tuhan ni. Mana kamu? Kamu ambil daripada mana yang kata Tuhan ni? Ada bukti daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan bukti ke, tanda kan, menunjukkan ini. Tidak ada jawapan dia. Jadi kemudian Allah SWT kata, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Allah cerita bahawa Nabi Hud pun berkatalah kepada mereka ni, maka fantaziru, tunggulah, tak apa. Tunggu. Inni ma'akum minal muntazirin. Minal muntazirin. Aku, kamu, kita tunggu sama-sama. Aku pun tunggu juga. Kita tengok. Jadi apa yang berlaku kepada tu ialah selepas tu datanglah ringkasan dalam tempat yang lain ada kita cerita, insya-Allah kita akan baca nanti kan. Tapi secara ringkasnya, datanglah angin yang bertiup, lalu angin, mereka nampak awan tu kan, mereka gembira, mereka ingat hujan kan. Tiba-tiba yang datang itulah angin yang sangat dahsyat. Jadi ada dua perkara azab yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Ad ni. Ialah yang pertama sekali ialah as-sayhah. Sayhah tu makna tempikan yang sangat kuat yang menyebabkan mereka ni semua ni mati. Seperti rusak, Allah Taala kata faja'alahum rusak, mati sebagai buih-buih, tak ada nilai, tak ada harga langsung, dah kita nak katakan bergelimpangan dah. Tu rusak. Kemudian Allah Ta'ala datangkan lagi rih sarsar, iaitu angin yang bertiup selama 8 hari. Selama al-atiyah dipanggil, yang mematikan, habis memati. Jadi dikatakan terpotong-potonglah kepala mereka dan sebagainya. Jadi semua tu macam-macam lah yang berlaku kan. Kita akan baca insya-Allah di tempat lain apa yang dikenakan. Jadi Allah SWT telah mengirimkan balasan azab kepada kaum Ad ni sehingga tak ada lagi yang tinggal. Jadi dalam Quran disebutkan itu, iaitu dalam Quran sepatutnya kita bacakan ayat 82, fa'anjainahu, sini fa'anjainahu, iaitu insya-Allah 82, fa'anjainahu, lalu kami selamatkan dia. Di sini ialah maksudnya ialah Nabi Hud alaihi salam, wallazina ma'ahu birahmatin minna, dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. Siapa yang bersama dengan dia? Iaitu orang-orang yang beriman. Berapa ramai? Wallahu a'lam bissawab, tidak disebutkan oleh Al-Quran, walaupun adalah disebutkan oleh cerita-cerita daripada Israiliyat dan sebagainya. Tapi bagi kita, yang kita tu ialah Nabi Hud ini telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat daripada Allah. Minna birahmatin minna, maknanya apa-apa pun selamat, kita kena yakin bahawa itu adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang boleh menyelamatkan kita. Orang lain siapa pun tak boleh menyelamatkan. Kemudian Allah Taala kata wa qata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina. Qata'a tu maknanya potong, maknanya. Dabira ni maknanya belakang. Kalau ikutnya ekor Jadi kalau ikutnya kan iaitu ekor, bukan ekor. Itu. Jadi Allah SWT kata kat sini, wa qata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina. Ulama kata maksud wa qata'na dabira ni artinya ialah istisal. Istisal ni maknanya mencabut. Kalau kita cabut pokok tu kan, kita cabut sampai habis, sampai ke akar umbi. Maknanya bukan cabut atas saja, bukan potong atas saja. Kalau kita potong rumput, kita potong rumput maknanya. Tapi ni bukan cabut sampai habis, sampai tak boleh tumbuh dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini telah menghancurkan kaum Ad ini sampai tak ada lagi sakit bakinya. Makna tak tinggal langsung, semua mati. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang bersama dengan Nabi Hud alaihissalam, orang-orang yang beriman dengan bersama-sama dengan Nabi Hud alaihissalam, dan mereka pun meninggalkan tempat tu, lalu bertebaranlah mereka di atas muka bumi, dan selepas tu berlakulah sebagaimana yang melakukan, iaitu menjadilah mereka orang Arab yang pergi ke sini dan ke sana kemari dan sebagainya kan. Itu cerita kemudian. Jadi oleh kerana kazzabu mereka tu, maka Allah Taala telah lakukan apa yang telah mereka terima, apa yang mereka buat tu, wa ma kanu mu'minin. Allah Taala kata dan mereka itu tidak beriman. Seterusnya ayat 73 insya-Allah ayat 73, Allah SWT pun sekarang ni beralih pula kita kepada satu kisah lain, iaitu kisah apa? Kisah kaum Samud. Jadi Allah SWT sebut wa ila Samud. Jadi Allah Taala ceritakan sekarang kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua kan, kepada ni Allah Taala utus ni, kepada ni Allah Taala utus ni. Jadi mereka semua ni, kerja mereka ni sama je. Kerja mereka ialah menyampaikan Islam, ceritakan Islam, akan membawa manusia ni semula kepada agama yang betul. Tapi apa yang berlaku ialah mesti akan ada penentangan. Mereka ni akan tolak. Jadi akhirnya Allah Ta'ala binasakan. Jadi Allah Ta'ala kata sekarang ni wa ila Samud, dan kemudian kepada Samud, akhahum salihah. Allah Ta'ala utuskan saudara mereka. Saudara mereka artinya ialah daripada kaum itu sendiri, maknanya bukan orang lain. Allah Ta'ala utuskan. Kemudian salihah, kemudian qala, lalu dia pun berkatalah Nabi Soleh tadi ni. Soleh berkata, ya kaum, wahai kaumku. Maknanya tanda tu kita sebut hari tu kan, tanda sayangnya dengan sebutan tu, ya kaum, u'budullah.
ajakannya, seruannya, semua Nabi-Nabi adalah sama. Iaitu apa? U'budullah. Mengabdikan diri, hanya hambakan diri kamu kepada Allah Ta'ala saja. Malakum min ilahin ghairuh. Kerana tidak ada yang selain daripada Allah ni yang sepatutnya menjadi ilah. Kita sebut sebelum daripada ni, iaitu ada perbezaan di antara perkataan ilah dengan perkataan Rabb. Perkataan ilah dalam terjemahan kata Tuhan, sembahan. Tapi dalam perkataan atau dan Rabb pun Tuhan juga. Kadang-kadang tu kan. Kalau dalam bahasa Inggeris tak tahulah God, Lord ke dan sebagainya kan. Tapi maknanya ialah dalam bahasa Arab ilah tu mempunyai makna yang berbeza. Sebab itulah cantik kalau ada satu buku yang ditulis oleh seorang ulama daripada Pakistan, iaitu dia menuliskan, menceritakan tentang apa maksud perkataan-perkataan ni. Nama dia, buku tu adalah 4 istilah dalam Al-Quran, dalam bahasa Melayu kan. Atau dalam bahasa Arab, saya baca bahasa Arab lah dulu kan, iaitu Al-Mustalahatul Al-Arba'ah fil Islam. Jadi dalam fil Quran, minta maaf, Al-Mustalahatul Al-Arba'ah fil Quran, ada 4 istilah disebut situ, 4 istilah yang disebutkan selalu diulang-ulang dalam Quran, yang mana kalau salah faham terhadap perkataan tu akan menyebabkan kita ni salah faham terhadap Al-Quran. Kita nak faham Quran ni kadang-kadang jadi tak betul. Sebab apa? Sebab mengikut orang Arab, dia faham bahasa tu, dia faham perkataan tu. Contoh salah satu daripadanya ialah perkataan ni, iaitu perkataan ilah. Jadi Allah SWT kata sebut sini kan, bahawa Nabi Saleh ini, dia berkata, ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tak ada ilah selain daripada Allah. Kita gunakan perkataan ilah supaya kita lepas tu kita akan dapatkan maksud apa ilah tu kan. Dia bukan Tuhan sebagaimana terjemah Melayu setakat kata Tuhan, sebab Tuhan kadang-kadang kita ni faham lain kan, mengikut bahasa kita kan. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Kemudian dia kata, Nabi Saleh kata, telah datang bayyinah. Bayyinah ni apa? Bayyinah ni maknanya bukti. Bukti apa yang berlaku? Ataupun bayyinah ni maknanya mukjizat. Iaitu kaum Nabi Saleh ni, kaum Samud ni, dia minta bila Nabi Saleh ni ajak kaum Saleh ni orang Arab mereka ni orang Arab, dan tempat mereka sekarang ada lagi, iaitu lebih kurang 300 km daripada Madinah, ke utara Madinah 300 ataupun 350 km, tengoklah jalan macam mana kan. Kalau Google tu dia kata dalam 300 lebih je, tapi tak apa, cuba tengok, iaitu tempat dia terletak di antara Madinah Al-Munawwarah dengan Tabuk ke atas tu. Tabuk tu ke atas, iaitu sempadan di antara Arab Saudi dengan Jordan lah pada hari ni kan. Jadi on the way tu, tengah jalan tu ada satu tempat nama dia memang tempat nama dia Madain Saleh, nama dia Madain Saleh, iaitu kampung Nabi Saleh. Jadi mereka ni tebuk bukit, mereka ni memang hebat pandai kan, tebuk bukit dan sebagainya. Jadi Allah SWT sebut sini, mereka ni kan minta kepada, bila Nabi Saleh ni kan bercakap-cakap ajak kepada agama, mereka pun kata, mana Nabi Saleh, mana bukti? Kalau awak pandai sangat, kalau awak hebat sangat, kalau awak ni kata awak ni memang apa yang awak cakap ni daripada Allah, cuba keluarkan unta daripada batu tu. Mereka minta cabar Nabi Saleh itu keluarkan unta daripada batu tu. Lalu Nabi Saleh memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba batu tu terbelah, keluar unta daripada tu, keluar betul-betul. Tapi adakah mereka beriman? Tidak. Mereka nak kacau pula unta tu pula. Jadi adalah cerita kan, tempat lain nanti kan kita akan baca insya-Allah kan, iaitu apa ni, unta tu Nabi Saleh kata dia akan minum satu hari, kemudian satu hari lagi kamu minum susu daripada unta tu, dan mereka ni dapat minum susu daripada susu unta tu kan, unta tersebut kan, sampai maknanya cukup untuk semua mereka ni. Tu cerita kan. Jadi satu hari unta tu minum air, kamu tak boleh sentuh tu kan. Dan kemudian satu hari lagi akan diminum oleh unta tu. Satu hari kamu minum, unta tu tak minum. Satu hari lagi unta minum, kamu jangan minum. Jadi apa yang mereka buat? Bila datang bayyinah macam tu, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu, hazihi naqatullah. Kata Nabi Saleh alaihissalam, hazihi naqatullah, ni adalah unta Allah. Unta Allah tu bukan maknanya unta tu unta Allah apa, tapi maksudnya unta tu adalah unta milik Allah Ta'ala, unta yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata, lakum ayah, yang menjadi tanda kepada kamu, menjadi bukti kepada kamu bahawa aku ni benar. Kemudian fazaruha ta'kul fi ardillah, biarkan dia, jangan usik dia, jangan usik. Fazaruha, biarkan dia ta'kul fil ardillah, dia makan di atas bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Kemudian wala tamassuha bisu'in, jangan kamu sentuh dia, jangan kamu buat tak elok pada dia. Bukan tak boleh sentuh, tapi maknanya jangan kamu sembelih dia. Kalau unta biasa orang sembelih lah kan, tapi jangan kamu sembelih dia, jangan kamu pukul dia. Kalau dalam tafsir jalan lain disebut macam tu kan, la tadrab, kemudian la la taqaruha, jangan kamu sembelih dia. Kemudian
fayakhuzakum azabun alim. Kalau kamu buat macam tu, kamu tak dengar cakap aku, apa akan jadi? Iaitu kamu akan terkena azab yang alim. Ni azab yang alim. Jadi apa yang terjadi selepas daripada itu? InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok insyaAllah. Esok jumpa lagi, kita akan tengok muka surat seterusnya 160. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.